launch X431 Pro version 4 diagnosis scanner yang paling hot di pasaran. Jom kita tengok. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada abang-abang mekanik semua. Okey, semalam saya dah cakap saya nak buat tentang launch. Kita ada dua unit kiri dan kanan. Launch X431 Pro version 4, iaitu antara Pro scanner yang version 4 yang terbaru sekali. Okey, jenama launch ni memang jenama yang dah famous, dah popular di kalangan mekanik-mekanik ataupun di kalangan bengkel-bengkel di seluruh Malaysia, terutamanya model Pro. Sebab model ni adalah model yang mampu milik, model yang senang nak pakai, function pun banyak dan ada banyak kelebihan-kelebihan lain, hanya menggunakan online dan offline. Tak perlu untuk update, tak perlu macam dulu lagi dah nak kena bawa pergi ke center apa semua. So, jom kita tengok apa ada dekat dalam dia. Kita buka. Okay guys, inilah dia version 4 X431 Pro diagnosis scanner. Rasanya semua dah biasa gunakan daripada version 1, 2, 3 dan sekarang adalah version 4. Dia start keluar tahun 2020 version 4. So bila kita nak buka, okay, kali ni saya nak terangkan detail sikit sebab sebelum ni saya ada terangkan tapi dia agak simple sangat. Kali ni saya nak detail sikit lah. Saya nak buka setiap packing yang ada kat dalam ni. Saya nak tunjukkan satu persatu tentang penggunaan kabel dan juga soket-soket yang lain. Okay guys, ini saya letak dulu kat bawah. Sekarang ni saya nak fokus kepada yang ni saja. Okey, untuk diagnosis scanner launch ni, kita kena pastikan sebelum kita buka box, tulisan launch ni dia duduk dekat sebelah atas. Okey, ni lock dia. Tulisan launch ni dia duduk dekat sebelah atas. Pastikan So bila kita buka, that's it. Okey, okey. Saya akan ambil, saya akan zoom kepada dekat sikit supaya semua boleh nampak. Okey, so inilah dia. Bila kita dah buka, dia ada dua kompartmen dalam box dia. Dia ada dua side, satu belah bawah, satu yang belah atas. Belah atas ni yang ada tulisan launch tadi. Okey, nampak Okey, dekat sebelah sini dia ada lock. Dalam ni lah dia punya tersimpan segala-galanya. Okey, so kita boleh tengok. Okey guys, yang ni dia ada sertifikat original berserta dengan nombor siri menandakan set kita ni yang pelanggan-pelanggan kita beli adalah yang tulen dan original. Ada kebanyakan yang set yang clone. Set yang clone banyak kelemahan. Kelemahan dia adalah seperti kita tak boleh nak update dia punya version software yang ada dekat dalam. Ada setengah yang customer dah beli tapi tak boleh nak update. Bila dia contact supplier, supplier kata kena ada trading license lah, apalah semua tu. So benda tu semua adalah fake lah. Itu semua adalah fake. Kalau original launch, dia mesti ada sertifikat original macam ni, certificate of product launch beserta nombor siri. Okey, setiap nombor siri untuk diagnosis scanner ni kita akan sertakan dengan ID dan juga password untuk pengguna login kepada ID dan password masing-masing dan sambungkan kepada internet. Bila sambungkan kepada internet untuk buat update dan juga sebagainya. Sebab kalau berlaku sebarang kecurian ataupun kehilangan, maksudnya yang orang yang curi ataupun yang jumpa produk tu, dia tak akan dapat buat apa-apa tanpa ada ID dengan password. ID dengan password tu sangatlah penting untuk setiap unit. ID dan password tu dia mengikut nombor siri masing-masing. Nombor siri masing-masing, password dia pun semua tak sama. Okey, so saya letak dulu sertifikat ni dekat sebelah tepi. Okey guys, ini dia ada bagi soket untuk kenderaan-kenderaan lama. Kalau saya tengok ini macam Toyota, bukan, ini yang ambulance, SsangYong ambulance punya yang pakai enjin Mercedes tu, dia panggil apa commuter. Commuter tu ada dekat sini soket dia. Okey, ini dia punya OBD1 punya soket lama. Okey, ini adalah yang penting. Ini dia punya, saya buka satu persatu. Okey.
Ini adalah soket dia, saya letak kat sini. Okay. Ini adalah wire charger dia untuk tab dia. Dia menggunakan Type C. Tu yang senang kalau kita semua pakai Type C, senang kita nak buat transfer file atau apa. Okay, kita letak. So yang ni kita tak ada. Okay, kita letak sini. Okay, yang ni dia ada bagi semua set soket untuk OBD1. Okay, OBD1 semua ada dekat sini. Yang ni pun saya tak payah buka dulu, saya letak dulu kat sini. Okay, saya nak pakai yang ni, saya nak tunjukkan. Okay, yang ni dia ada bagi power supply punya kabel lah. Sebab setengah OBD port ataupun OBD soket dekat kereta tu kadang-kadang dia tak ada power supply dekat sana. So kita perlukan soket ni, kabel ni untuk ambil power supply direct daripada bateri dan masukkan kepada sini, sambungkan kepada sini. Okay, yang ini apa yang kita boleh buat, saya terangkan sikit. Ini kita ambil yang ni lah, saya buka paket banyak-banyak, nanti bersepah, tak buka paket banyak. So yang ni charger plug. Okay, boleh nampak charger plug USB dekat bawah. Okay. Kita ambil satu soket. Okay lah, kita ambil yang ni lah, besar, senang kita nak tunjuk. Okay, yang ni cara penyambungan dia sekiranya pada OBD tu dia tak ada power supply. So yang ni adalah back power supply, punca power supply, kita boleh ambil direct daripada bateri. Okay, ambil direct daripada bateri. Dan yang tadi tu, soket tadi tu kita kena pakai yang ni. Pastikan yang ada ni, yang ada warna wire pendek hitam ni, untuk dapatkan dia punya supply, power supply. Okay, ni masukkan dekat sini. Masukkan dekat sini. Semua boleh nampak rasanya tak? Ini kita sambungkan kat bateri. Okay, contoh kat bateri, negatif dan positif jangan terbalik ya. Okay, okay, yang ini kita akan sambungkan kat sini. Okay, ni kita sambungkan kat sini. Yang ni yang akan pergi dekat kereta. Okay, ni akan cocok dekat kereta. Okay, apa nak buat dengan ni? Power supply dah ada, ni dah cocok dekat kereta. Ni yang saya nak tunjukkan. Okay, ini kita sebagai contoh kita letak sini dulu. Okay, inilah dia punya tag dia. Okay, ada yang tanya kat saya, bang, macam mana nak kenal bang original dengan yang clone punya? Okay, senang je. Yang pertamanya, bila kita beli original, dia mesti ada sertakan sertifikat original dia. Okay, sertifikat ni ada nombor siri sama dengan sertifikat dia. Nombor 2, cara kita nak tahu dia local clone ataupun yang original set. Okay, cara yang kedua adalah dia ada ID dan juga ada password. Dia akan bekalkan kepada pembeli untuk proses untuk update. Daripada ID tu dia ada nombor siri, kita register dekat situ, kita boleh tahu set ni adalah siapa punya pemilik yang sah dia. Okey, selain daripada tu, nombor siri ni kalau yang original dia printed, dia bukan tanpa stiker dia tak boleh buka. Dia bukan tanpa stiker. Ada yang clone punya dia tanpa stiker je, stiker kecil dia tampal kat sini. So ini adalah set yang original, dia printed dekat sini. Okey, printed kat sini. Okey, inilah dia type dia, diagnosis scanner kita. Okey, apa kelebihan antara yang version 1, 2, 3, 4? Okey, yang ini dia dah sertakan dah. Kalau dulu bila kita angkat je tab, kita nampak dekat box bawah ni ada dia punya connector bluetooth dia kan. Okey, ini kelebihan dia, dia duduk dekat atas ni. Okey, so ni kita kena, ni yang sangat penting, ni yang mustahak. Kalau boleh pembeli tampalkan dekat sini nombor telefon, nama bengkel dan juga alamat, tampalkan. Sekiranya kadang-kadang kita tertinggal dekat bengkel ataupun tertinggal dekat kereta customer, sekurang-kurangnya customer dia tengok benda ni, so dia tahu dia akan call untuk pulangkan balik. Benda ni sangat penting. Kalau tak ada benda ni, semua ni tak boleh pakai. Okey, so saya letak di tepi ni. Okey, ini yang saya nak tunjuk tadi. Apa nak buat bang? Yang ni dah cucuk dekat kereta, yang ni dah ambil power supply dah ada. Okey, yang ni lah kita masukkan dekat sini. So yang ni dia jadi macam satu converter. Daripada OBD tu dia akan pergi ke yang soket lama OBD1, dan dia akan dapatkan power supply daripada sini. Yang ini dia akan communicate melalui wireless Bluetooth dekat kita punya tablet scanner ni. Okey, senang je kan? Rasanya mekanik-mekanik semua dah faham. Cuma mekanik yang perlukan yang untuk lebihan pengetahuan yang lebih lanjut tu,
bila nak, macam mana nak sambungkan dia apa semua kan. Okey, jadi ada yang tanya bang, kalau bateri apa tu, bateri apa kereta tu jauh sangat lah bang, nak ambil kat depan, ada tak dia punya cigarette lighter? Ada, itulah dia kelebihan dia. Okey, dia ada bagi untuk ambil power supply daripada cigarette lighter. So ini power supply cigarette lighter ni boleh sambungkan, sama juga macam tadi, masukkan dekat sini untuk dapatkan power supply. Senang saja. Ni kita tak pakai lah. Okey, ni kita tak pakai. Ni untuk ambil dekat bateri. So kita ambil daripada cigarette lighter, rokok, tempat rokok lighter kereta tu, pasang, masukkan dekat sini. Sama juga penggunaan dia. Okey guys, rasanya semua dah faham. Okey, ni biasanya semua dah faham, cuma nak tahu macam mana bila kita on scanner ni kan. Okey, sekejap lagi saya tunjuk. Okey, yang ni bila kita dah on kita punya diagnosis scanner tu, so dia berbentuk macam ni lah, berupa macam ni. Okey, dia ada beberapa function daripada local diagnose. Okey, dia juga ada ADAS punya buat calibration. ADAS buat untuk buat calibration untuk ADAS system, diagnosis history, remote diagnose, ada reset punya function, software update, feedback, maintenance, vehicle coverage, ada modules, user info and mall. Mall ni untuk kita buat apa tu, kita nak beli melalui online lah, dia punya aksesori dia. Dia ada juga printer untuk untuk mekanik print kan secara wireless. So saya tunjukkan, saya sambungkan dengan wifi dulu, tunggu sekejap. Okey, sekarang ni saya dah connectkan kepada wifi. Okey, bila kita connectkan dekat wifi, dia akan minta kita masukkan ID dan juga password. Saya tak dapat tunjuk tadi dekat sini lah, ID dengan password untuk model ni. Okey, bila kita dah connect saja kan dekat wifi tu, okey, pertama sekali kita nak tahu kita punya scanner ni berada pada software yang terbaru ataupun tidak. Kita just klik dekat update, software update. Okey, bila kita klik dekat software update saja kan, dia akan keluar senarai yang ada lah, senarai software yang ada dekat sini. Kalau kita tengok ada Aston Martin, Audi, ini apa, bateri punya matching, bleeding, BMW, Rolls Royce, Mini, brake reset, Brilliance, BYD, Changan, Suzuki, Chery, Chrysler, Citroen, ada banyak lah. Sampailah ke bawah ni, kalau Porsche, Maserati, BMW, Jaguar, Volvo, Bentley, semua adalah kat dalam ni. Okey, termasuk dengan reset punya function semua ada. Okey, macam mana kita nak tahu? Yang pertamanya, bila ada version yang update yang terbaru, dia akan menyala tick dekat sini, menyala tanda right dekat kotak yang ada. Kalau kata brake ada Mini, BMW, Mini, Rolls Royce ada, dia akan menyala untuk untuk kita update. So sekarang ni tablet ni set ini adalah baru diupdate. Bila baru diupdate ni, semua version yang kat dalam ni semua yang terbaru. Kalau kita tengok version yang ada dekat dalam ni, kalau siapa boleh nampak, saya zoom dekat sikit. Okey, nampak tak? Okey, yang Aston Martin adalah version 10.40. Itu adalah version yang ada dekat dalam kita punya scanner. Okey, version dia. Tapi dia ada keluar yang terbaru. Yang terbaru dia punya version adalah, kalau sekarang ni dia dah memang dah memang dah siap update. So yang terbaru dia pun 10.40. Yang ni Audi 28.70, yang update terbaru dia pun 28.70. So tak ada update lah. Sekiranya ada update yang terbaru, yang ni adalah 28.70 untuk Audi, update yang terbaru dia mungkin dah 30.0. Itu maksudnya benda dia punya software ada updated version yang terbaru. Kalau macam tu, kalau kita nak pakai, kita just klik Audi dan kita klik untuk update, dia akan update sendiri. Okay, so senang je guys untuk update diagnosis scanner ni. Kita cuma perlukan ID dengan password saja. Tak perlu ada yang kata bang kena ada license ke. License dia sebenarnya tak ada license, tak ada apa license yang kita boleh pakai dekat ni. Dia cuma perlukan ID dengan password saja. Okey, yang ni saya akan tunjukkan apa software kenderaan yang ada. Sebab ada yang tanya saya, bang, Porsche boleh buat tak bang? Bang, Mercedes, BM, Ferrari, Lamborghini boleh buat tak? So saya tunjukkan Okey, bila kita dah login apa semua, kita just klik dekat local diagnose. Okey,
Okey, dekat local diagnos dia akan tunjukkan kenderaan iaitu all car lah. All car ni maksudnya semua kereta dia akan tunjukkan dekat sini. Okey, kalau kita tengok daripada atas ada Abarth, Acura, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Senova, Bayek, Bayek Wewang, Bayek New Energy, Beijing, Bentley, BMW, Brilliance, Bugatti, Buick, Cadillac, BYD, Chang'an, CH Suzuki, mungkin China punya Suzuki, and then China punya Buick, Cadillac, China punya Cadillac, Chevrolet, Chery, Chevrolet, Chrysler, Suzuki, Citroen, Dacia, Daewoo, Daihatsu, Honda China, Nissan, Dodge. Oh, memang ECU 8 memang terlampau banyak lah software. Fiat, Ferrari, Ford Australia, Photon, Gas, GM Brazil, Opel, Golden Dragon, Gonov, Mitsubishi, Great Wall, Honda, Hafe, Haima. Oh, memang kalau kita tengoklah Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lexus, Lifan, Lincoln, Mahindra, Mahindra Indian, Maruti, Maserati, Maybach, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan GTR, Opel, Proda Malaysia, Peugeot, Porsche, Proton Malaysia, Renault, Samsung, Rolls-Royce, Rover, Saab, Maxus, Saipa. So siapa yang ada buat kenderaan macam Maxus, China punya yang apa, kenderaan macam ambulance kalau tak silap saya, dia memang yang besar punya tu kan, MPV yang besar tu. So boleh juga pakai Skoda, Sanyong, Sprinter. Ni saya nak cakap tadi, Sprinter yang ambulance punya model, dia ada pakai Sprinter kan. Okey, lepas tu Tata, Toyota China, Volkswagen, Vauxhall, Volvo. Memang kembalilah, kalau kita nak cari ini, kita cari all ni memang lambat. Kita boleh asingkan. Kita tekan dekat American, dia akan asingkan untuk kenderaan yang American saja. Kita tekan Europe, dia akan asingkan kenderaan untuk Europe, ASEAN dan Chinese. Okey, selain daripada software yang ada, okey, dia juga boleh buat untuk reset. Okey, kalau kita tengok dekat reset punya function saja, yang dia boleh buat adalah brake reset, oil reset, SAS reset, SAS reset, battery match, bleeding, electronic throttle learning, TPMS reset, DPF register ataupun apa, regulator atau siapa tak pastilah. Ini biasanya mekanik yang akan faham lah. Okay, then gear learning, immobilizer, injector. So okay, ada yang tanya saya, bang, kadang-kadang dia tak ada dekat sini lah bang, saya nak buat reset untuk gearbox. Okay, kalau kata kita nak buat reset untuk gearbox, kadang-kadang dekat kawasan bahagian section reset ni tak ada, kita boleh masuk dekat bahagian kenderaan. Contohnya kita pergi dekat Chevrolet. Kadang-kadang dekat dalam Chevrolet ni dia ada untuk menu yang untuk gearbox dia reset. So tak perlu risau, kadang-kadang dia dekat bahagian reset luar tu tak ada, tapi dekat dalam software kenderaan tu sendiri dia ada sediakan. Okay, so saya tunjukkan bahagian reset dan lain ni semua, maintenance, vehicle coverage, more dan banyak lagi. Yang terbaru adalah ADAS sistem ni yang apa, macam ada Merc, BMW, ada juga kenderaan Europe dan juga kenderaan Jepun yang dah menggunakan ADAS sistem ni, iaitu yang ada kereta yang ada auto braking, ada kereta yang dia boleh apa tu, bawa kita balik kepada lane kita kalau kita mengantuk apa kan. So dia boleh detect kenderaan hadapan punya speed, ataupun ada sebarang restriction dekat depan, halangan apa-apa, dia boleh detect. So ada sistem ni dia adalah satu untuk apa tu, kita nak buat calibration untuk function tu. So dia boleh juga. So guys, memang berbaloi lah dengan harga yang cuma 7,500, kita boleh buat banyak benda. Immobilizer, gearbox reset, terlalu banyak function lah. Gearbox, TPMS kan, immobilizer, gear learning, gear pitching, CVT, semua pun boleh buat. So untuk mekanik yang ataupun ada yang beli diagnosis ni, dia buat untuk used car. Kadang-kadang ada yang trade in dekat dia kereta, dia nak tahu keadaan kereta, condition kereta tu pun dia juga boleh gunakan apa, diagnosis scanner ni.
sekian saja video saya untuk hari ini. Saya dah terangkan macam mana tentang sedikit tentang X431 Pro launch NFC scanner ni. Saya ada tunjukkan dia punya certificate originality, saya ada tunjukkan dia punya Bluetooth punya holder, Bluetooth receiver punya holder, connector dia. Lepas tu saya dah tunjukkan macam mana penggunaan kabel, macam mana nak dapatkan power supply pada OBD yang tak ada power supply, dan saya dah tunjukkan tentang on dan off update untuk NFC scanner tadi. So guys, kita ada 2 unit kat sini. Satu unit dah customer dah booking untuk customer kita di Sabah, di Tawau. So satu unit kita akan courierkan bagi ke customer kita di Tawau. Dan kita ada satu unit lagi untuk pelanggan-pelanggan yang nak dapatkan diagnostic scanner ni, Launch X431 Pro. Boleh hubungi kami ZNS Automotive Sdn Bhd di talian 0162887794, dan juga boleh hubungi kami melalui Facebook. Boleh juga hubungi kami di Facebook, Facebook/ZNS Bumi, dan juga di Instagram iaitu ZNS Automotive. Dan jangan lupa like, komen dan juga share video kami di YouTube ZNS Automotive Channel. Okay guys, jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye.